cikgu punya skrin tak ada lag-lag kan? Ummu Atiyah tak ada lag kan? Tak ada tersekat-sekat kan? Tak ada. Rania, cikgu tersekat-sekat tak? Cikgu punya skrin cikgu. Sikit, tersekat sikit. Tersekat sikit. Okey. Tapi suara cikgu dengar je, suara cikgu. Dengar. Dengar. Okey. Okey, jadi pada hari ini kita nak mulakan kelas kita. Kita nak mulakan dah kelas kita. Untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi yang dah tengah buka kamera jangan tutup-tutup kamera, buka je. Yang belum buka tu sila buka kamera. Kita sampai habis kita buka kamera. Okey. Jadi kita dah nak mulakan dah kelas kita pada malam ini. Cikgu share skrin cikgu. Boleh nampak ke skrin cikgu? Boleh. Okey. Okey, jadi hari ini kita akan pergi kepada bab 6. Hari ni kita akan pergi kepada bab 6. Cikgu asyik bab 6 je. Kita ada lagi. Kita belum belajar dalam bab 6. Iaitu kamu pergi kepada buat graf. Siapa dah belajar buat graf? Rania dah belajar dah buat graf dekat sekolah? Belum. Belum. Okey, hari ni cikgu nak ajar kamu semua cara buat graf. Cikgu nak ajar kamu semua buat graf. Okey, dah print ke masing-masing worksheet ni? Dah. Okey. Okey, jadi kena print. Kenapa cikgu boldkan untuk print tu? Sebab hari ni cikgu nak pakai graf yang dekat depan ni. Ni cikgu nak pakai. Cikgu nak pakai yang ni. Yang dia punya paksi, yang dia punya kotak-kotak ni cikgu nak pakai malam ni. Sebab tu cikgu boldkan print tu. Ni semua cikgu nak pakai. Yang kotak-kotak ni cikgu nak pakai. Jadi kalau siapa yang print senang lah. Senang sebab dia tak payah nak lukis dah kotak-kotak satu-satu. Okey, jadi hari ini siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 136. Boleh buka muka surat 136. Okey, cikgu nak mulakan kita punya kelas. Kita nak mulakan kita punya kelas dengan graf. Dalam persamaan linear, cikgu nak bagi tahu kamu, dalam persamaan linear iaitu bab 6. Bab 6 adalah tentang persamaan linear. Persamaan linear. Jadi masing-masing tengok kat depan. Okey, tengok dekat depan. Persamaan linear. Okey, persamaan linear ada juga sentuh tentang graf. Okey, jadi cikgu ajar. Apa graf ni? Apa graf ni? Okey, cikgu ajar kamu. Kalaulah kamu tengok dekat depan ni, inilah graf. Inilah graf. Rania nampak Rania? Inilah graf. Boleh nampak Rania? Boleh. Ini semua dekat depan ni yang kamu tengok, inilah graf. Ini adalah graf dia. Jadi kita pergi kepada graf. Apa yang dimaksudkan dengan graf? Okey, dalam graf dia kena ada paksi. Jadi salin nota cikgu ni. Dia kena ada paksi. Berapa paksi? Cikgu nak ajar kamu. Tengok nota yang warna biru. Jibril baru masuk. Jibril makan dulu ni. Okey. Paksi yang pertama adalah paksi X. Paksi X. Paksi X. Paksi X, paksi X dia punya sifat apa? Dia baring. Dia baring. Macam mana dia baring tu? Dia baring macam ni. Ni cara dia baring. Inilah cara dia baring. Jadi dekat paksi X ni kamu kena ingat dia baring. Okey. Jadi kalau dekat paksi X kamu kena ingat dua benda. Kamu kena ingat dua benda. Yang pertama dekat paksi X bila dia ke kanan, bila dia ke kanan,
Bila dia ke kanan, dia positif. Bila dia ke kiri, dia negatif. Yang ni kamu kena ingat. Macam mana tu? Contohnya macam mana? Okey, cikgu anggap ini kosong. Kosong kena ada dalam graf kena ada kosong. Sebab apa? Kosong ni kita bercakap dia sebagai pusat. Pusat ni apa? Pusat ni dia berada di tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah. Jadi kosong tu kena ada. Sebab dalam graf, ni nota cikgu ni kamu salin. Okey, apa masuk ke kanan positif, ke kiri negatif? Okey, bila cikgu cakap kosong tu dekat tengah-tengah, bila cikgu cakap kosong tu dekat tengah-tengah, bila dia nak pergi ke kanan, 1, tengok dia positif 1, positif 2, positif 3, 4, 5, 6. Maksudnya dia ke kanan. Ini dia ke kanan. Dia ke kanan. Jadi bila dia ke kanan, nombor dia makin besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 50, dan seterusnya. Okey, sekarang kita cakap dia ke kiri negatif. Apa maksud ke kiri negatif? Okey, kita anggap kosong tu duduk tengah-tengah. Jadi masing-masing tengok dekat kosong tu. Kosong tu tengah-tengah. Jadi bila kosong tu tengah-tengah, kamu tengok ni. Jadi kita mulakan sini. Sini negatif 1. Sini negatif 2. Sini negatif 3. Sini negatif 4. Itulah yang dimaksudkan apabila dia ke kiri, dia bersifat sebagai negatif. Boleh faham ke? Nak dengar suara sikit, boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, ini adalah paksi X. Cikgu terangkan lagi sekali. Okey, dalam graf, dia ada paksi tau. Dia ada paksi. Jadi bila dia ada paksi, paksi ni dah dua. Satu paksi X. Yang ni paksi X yang warna biru ni. Paksi X sifat dia adalah baring. Dia baring. Jadi bila dia baring, nampak ni dia baring. Jadi bila dia baring, kamu kena ingat yang dalam kotak ni. Makin ke kanan, makin positif. Macam mana tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau ke kiri makin negatif. Kalau ke kiri makin negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jelas ke? Jelas. Okey. Jelas. Okey, mantap. Okey, ini adalah paksi X. Sekarang kita pergi kepada paksi yang seterusnya, iaitu paksi Y. Dia ada paksi X dan dia ada paksi Y. Paksi Y macam mana? Dia tegak. Dia tegak. Macam mana tu dia tegak? Okey, dia tegak macam ni. Ini adalah paksi X, paksi Y. Jadi paksi Y ni dia tegak. Jadi kamu kena ingat, paksi Y dia ada ciri dia lain pula. Kamu tengok kotak ni. Bila ke atas, dia positif. Bila ke bawah, bila dia ke bawah, dia negatif. Jadi kita tengok dekat paksi Y, kita anggap kosong berada di tengah-tengah. Ingat, kalau dalam graf kena ada kosong tau. Kena ada kosong. Jadi kosong ni bertindak sebagai apa? Pusat. Pusat ni macam mana? Pusat ni dia berada di tengah-tengah. Tengah-tengah. Ni salin tau dalam nota kamu. Jadi apa maksud cikgu ke atas tu positif? Okey, cikgu tulis sini 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5. Itu untuk bila ke atas dia positif. Kristina, jelas ke Kristina? Jelas. Okey, kalau dia ke bawah, Jibril boleh dengar ke cikgu Jibril? Boleh. Okey. Kalau dia ke bawah, dia negatif. Jadi bila dia negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Ini adalah paksi. Sebab tu dalam graf, dia ada dua paksi. Satu tegak, satu baring. Di dalam graf takkan terjadi kalau ada satu je paksi. Jadi kamu kena ingat nota cikgu ni. Dia mesti ada paksi X,
dan dia mesti ada paksi Y. Okey, salin nota cikgu ni. Umur dapat tak nota cikgu ni? Dapat. Dah salin belum? Dah. Okey, bagus. Naim dah salin belum Naim? Tengah salin cikgu. Tengah salin. Cikgu bagi masa 1 minit untuk salin. Kalau siapa yang rasa tak sempat, sila screenshot sebab cikgu nak teruskan kepada yang seterusnya. Okey. Kristina dah habis salin belum, Kristina? Dah. Okey. Okey, jadi habis dah. Okey, screenshot. Okey, kita nak belajar. Yang pertama kita belajar pasal graf. Yang pertama kita belajar pasal graf. Jadi lepas ni kita nak belajar pula pasal titik koordinat. Jadi kamu tengok ni. Okey, cikgu teruskan. Boleh ke cikgu teruskan ni? Ke tengah salin lagi? Boleh. Alamak, bersara. Cikgu tak dengar. Boleh ke? Boleh. Okey, jadi kita akan teruskan kepada belajar titik koordinat. Titik koordinat pula. Koordinat. Okey, titik koordinat ni dia mesti dalam graf. Jadi, cikgu cakap graf kena ada berapa paksi? Graf kena ada berapa paksi? 2. 2, ya. 1 dia tegak. 1 dia baring. Jadi kamu tengok ni. Okey, kalau tegak nama dia paksi apa? Paksi Y. Paksi Y. Kalau dia baring nama dia paksi apa? X. X. Okey, yang dekat tengah-tengah ni tempat pertembungan antara X dengan Y ni kita letak nombor berapa? Kosong. Ya, kosong. Ini adalah syarat nak buat graf. Dia kena ada 2 paksi. 1 dia tegak. Yang tegak nama dia Y. Yang baring asal leher. Yang baring nama dia X. Jadi kalau untuk X, kalau ke kanan dia positif ke negatif? Cikgu soal tu. Ya, dia positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau paksi X pula, kalau ke kiri dia positif ke negatif? Negatif. Ya, dia negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Ini paksi X. Okey, kita pergi pula kepada paksi Y. Okey, cikgu nak buat ke atas. Kalau ke atas dia positif ke negatif paksi Y? Positif. Ya, dia positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke bawah? Negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Inilah graf. Ini graf. Jadi sekarang ni kita nak pergi kepada titik koordinat. Titik koordinat. Jadi kamu tengok ni. Cikgu letak titik dekat sini. Nampak tak titik tu? Nampak. Titik tu warna apa? Nampak. Titik tu warna apa? Biru. 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 Pandai. Okey, jadi cikgu buat dia koordinat A. Sekarang kita nak buat dia titik koordinat. Kita nak cari apa koordinat dia. Apa koordinat dia? Okey, jadi sekarang nak cari yang koordinat A ni, kamu kena tengok X dia apa. Okey, cara nak tengok X dia macam mana? Kamu bawa dia pergi ke bawah. Kamu bawa dia pergi kepada paksi X. Jadi X dia adalah 6. Jadi kamu tulis X dia sama dengan 6. Jelas ke kat situ? Boleh faham? Jelas. Okey. Sekarang bila X kita dah dapat, kita pergi kepada Y pula. Okey, Y ni kamu bawa pula dia pergi kepada paksi Y. Tadi kamu buat paksi X, bawa dia pergi kepada paksi Y. 1. Okey, bawa. Dekat sini dia ada 5. Jadi Y dia sama dengan 5. Jelas ke dekat situ? Jelas.
Okey. Jelas. Okey, mantap. Okey, jadi koordinat dia ditulis dalam keadaan dalam kurungan. Kena buat kurungan dulu. X, Y. Jadi koordinat untuk A adalah buka kurungan. X kita adalah 6. Kamu tulis 6. Koma, Y kita adalah 5. Kamu tulis 5. Ini adalah koordinat A. 6, 5. Itu cara kita nak cari titik koordinat. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey. Sekarang ni cikgu tunjuk contoh yang kedua. Cikgu tunjuk contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua dekat sini cikgu buat titik yang warna lagi satu. Okey, warna apa titik lagi satu ni cikgu buat? Hijau. Hijau. Pandai. Cikgu namakan dia B. Okey, koordinat B. Kamu tengok betul-betul. Koordinat B. X untuk B, macam mana nak cari? Kamu pergi bawa kepada paksi X. Bawa dia ke bawah. Bawa dia ke bawah. Bawa dia ke bawah. Bawa dia ke bawah. Kamu dapat dia -6. Maksudnya untuk B, X dia adalah -6. Okey. Kita buat pula untuk Y. Y. B untuk Y, bawa. Bawa dia ke sini. Bawa dia kepada paksi Y. Jadi dekat sini kita dapat Y dia 3. Ingat, koordinat ditulis dalam keadaan, siapa buat macam ni salah tau, dia belum lengkap lagi. Koordinat ditulis dalam kurungan. Kurungan X, Y. Jadi X kita adalah -6. Buka kurungan, -6, Y dia 3. Tutup kurungan. Inilah jawapan dia. Tadi A, inilah jawapan dia. Jelas ke macam mana cikgu dapat titik koordinat B? Jelas. Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey, cikgu tunjuk lagi. Cikgu tunjuk lagi. Okey, cikgu tunjuk titik yang seterusnya. Apa warna titik yang seterusnya tu? Merah. Merah. Okey, merah. Bagus. Cikgu namakan dia C. Titik C. Okey, ingat cara nak cari koordinat. Buat X dulu. X dia apa? Kamu bawa dia pergi kepada paksi X. 1. Bawa. Kamu dapat dia -4. X dia adalah -4. Lepas tu kita pergi pula kepada Y. Bawa dia. Bawa. Kamu akan dapat -4 juga. Jadi Y adalah -4. Jadi dekat sini untuk cara tulis koordinat. Cara nak tulis jawapan koordinat. Buka kurungan X, Y. Jadi kita buka kurungan. X kita adalah -4. Tulis -4. Koma Y kita pun -4. Buka -4. Inilah jawapan dia. Jelas ke cara cikgu dapat C tu? Jelas. Jelas. Okey. Bagus. Cikgu tunjuk lagi Cikgu- satu contoh. Ya, kenapa tu? Tak tanya. Ya, tanya. Kalau hujan dia ada macam ni ke? Ya, macam ni. Macam ni. Ada macam ni. Nanti cikgu ajar satu-satu. Cikgu ajar dulu titik koordinat, baru cikgu pergi kepada fungsi linear. Fahamkan dulu titik koordinat. Naim jelas titik koordinat ni? Jelas. Okey, kita tengok kepada warna hitam pula. Cikgu namakan dia D. Jadi tengok kepada D yang cikgu bulatkan D. Okey, cari koordinat D. Cikgu pergi bawa dia kepada paksi X. Cari X dulu. Jangan tertukar. Jangan cari Y dulu. Cari X dulu. X dia adalah 5. Lepas tu, cari pula Y dia. Bawa dia. Bawa dia ke tepi. Jadi Y dia adalah -5. Jadi, ingat. Kalau siapa buat macam ni, tak lengkap lagi jawapan dia. Dia ditulis dalam kurungan. Kurungan, buka kurungan X, Y. Jadi, X kita adalah 5. Y kita adalah -5. Inilah jawapan koordinat D. Jelas ke koordinat D? Jelas.
Okey. Okey. Plus. Okey, bagus. Okey, cikgu buka soalan. Antara koordinat A, B, C, D. Boleh faham ke semua koordinat A, B, C, D? Boleh. Boleh. Okey, kalau boleh, cikgu bagi koordinat C. Koordinat C pula. Koordinat E, lepas tu cikgu bagi koordinat F, lepas tu cikgu bagi koordinat G, lepas tu cikgu bagi koordinat H. Sekarang ni kamu tengok depan. Cuba cari apakah titik koordinat E, titik koordinat F, titik koordinat G dan H. Tak perlu salin graf, kamu cari sahaja koordinat dia based on dekat depan ni. Okey, cikgu bagi masa dah siap, ambil gambar jawapan send dekat WhatsApp cikgu. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Adlin dengar ke Adlin? Dengar. Okey, Adlin boleh ke tu? Boleh. Okey, okey, cuba buat. Okey, cuba buat send dekat WhatsApp cikgu. Okey, bagus. Dah ada yang dah siap. Cari semua tau, cari semua. E, F, G, H. Ada 4 koordinat tu. Cari 4-4. Okey, cikgu tunggu . Okey, bagus. Kena ambil gambar. Ambil gambar, hantar kat cikgu. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Cikgu nak check sorang-sorang.
Okey, bagus. Cikgu tengah cek. Okey, bagus. Okey, lagi 1 minit cikgu bagi masa. Okey. Okey, mana yang lain ni? Cikgu tunggu lagi. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing tengok dekat depan, cikgu nak tunjuk. Okey, jadi kita boleh dengar suara cikgu? Boleh. Boleh. Okey, kita tengok kepada E. Koordinat E. Boleh. Okey, X dia adalah 4. Nampak X dia 4. Jadi X dia adalah 4. Y dia unjurkan. Bawa dia. Y dia adalah 3. Jadi koordinat E ni adalah kamu tulis X dulu. 4,3. Itu jawapan E. Okey, cek balik dengan jawapan kamu buat. Ada ramai yang betul, bagus. Okey, F. Cari X dulu, jangan cari Y. Jadi X untuk F ni adalah bawa dia pergi kepada paksi X. Bawa dia pergi paksi X, kamu akan dapat dia X dia sama dengan -3. Okey, Y pula. Bawa dia pergi kepada paksi Y. Y dia adalah 5. Buka kurungan X dia -3, Y dia 5. Itu untuk koordinat F. Untuk koordinat G pula. Pergi kepada dia punya paksi X. Unjurkan awak dia pergi kepada paksi X. Dekat X dia adalah -7. Bawa pula dia pergi kepada paksi Y. Y dia adalah -3. Jadi cara nak tulis jawapan dia, buka kurungan X dia -7, Y dia -3. Okey. Jadi sekarang cikgu buat pula H. X dia. Cari X dia dulu. X dia adalah 3. Okey, kita buat Y dia pula. Y dekat sini adalah -2. Jadi cara nak tulis jawapan dia, X dia 3, -2. Ini jawapan untuk E, F, G, H. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey, kita test lagi 2. Okey, kita test lagi 2 koordinat. Okey, ni koordinat I. Lepas tu J. Ni adalah koordinat J. Cuba cari apa koordinat I dan J. Lepas tu hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu kat WhatsApp
Okey, bagus. Dah ramai dah hantar. Okey, cikgu tunggu lagi. Okey, pandai. Okey, bagus. Pandai. Okey, cikgu nak tunjuk dah dekat depan. Okey, cikgu bagi masa Cikgu bagi masa lagi. Okey, buat tahu sebab lepas ni cikgu nak masuk kepada fungsi. Okey, bagus. Sama-sama. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja dekat depan. Senang sahaja. Okey, jadi masing-masing tengok kita akan pergi kepada I. I ni X dia, kamu bawa dia pergi ke bawah, X dia 8. Lepas tu kamu bawa pula pergi kepada koordinat Y. Iaitu Y dia 2. Y sama dengan 2. Jadi koordinat dia adalah 8,2. Okey, J pula. Okey, X dia adalah -7. Y dia adalah 2. Jadi dekat sini kita dapat koordinat J -7,2. Okey, jelas tak semua tentang titik koordinat? Cikgu nak masing-masing bersuara. Jelas tak? Jelas. Okey, bagus. Ini adalah titik koordinat. Sekarang ni kita nak belajar seterusnya tentang fungsi persamaan linear. Okey, jadi cikgu akan teruskan pembelajaran kita kepada subtopik yang seterusnya. Kita akan belajar kepada fungsi persamaan linear. Kamu tengok dekat depan. Fungsi persamaan linear. Ataupun kita boleh tulis fungsi linear. Sama sahaja. Okey, jadi fungsi linear dekat sini, apa benda fungsi ni? Tadi kita dah belajar graf. Lepas tu kita dah belajar titik koordinat. Titik koordinat. Sekarang ni kita belajar tentang fungsi linear. Fungsi linear. Okey, jadi kamu kena tengok dekat depan. Fungsi linear ni macam mana? Okey, jadi cikgu tunjukkan dekat sini. Cikgu tunjukkan dekat sini. Okey, fungsi linear. Okey, tak apalah. Cikgu buatlah. Okey, fungsi linear. Fungsi linear kamu kena ingat 4 benda. Kamu kena ingat 4 benda. Okey. Macam cikgu bercakap Macam cikgu cakap. Nak dapatkan fungsi linear, kamu kena ada titik koordinat. Jadi kita pergi kepada cara cari titik koordinat. Okey, jadi masing-masing tengok dekat depan. Masing-masing tengok dekat depan. Masing-masing tengok kat depan. Cikgu akan pergi kepada soalan A. Cikgu akan pergi kepada soalan A. Cikgu akan tunjukkan satu-satu. Kamu kena tengok betul-betul. Kamu kena tengok betul-betul sebab dia ada pengiraan melibatkan persamaan linear. Okey, tengok ni. Sekarang fokus kita yang cikgu bulatkan warna biru ni. Iaitu nak cari titik koordinat. Okey, Ummu Atiyah tengah tengok ke tu? Okey. Okey, jadi nak cari titik koordinat. Okey, macam tadi. Kita cari X dia apa. Kita cari Y dia apa. Lepas tu kita dapat titik koordinat dia. Sekarang ni, apa maksud X ni? Dia dah bagi nilai X. Dia dah bagi nilai X. Okey, fokus kepada yang warna hitam. Okey.
Cara nak selesaikan dia adalah bergantung kepada persamaan yang dia bagi dekat atas. Ini adalah persamaan linear. Ini adalah persamaan linear. X tolak Y sama dengan negatif 2. Sekarang salin tau salin sambil-sambil tu salin. X kita adalah kosong. Jadi sekarang kamu buat X sama dengan kosong. Lepas tu kamu petakkan. Kenapa kamu petakkan? Supaya kamu nampak. X tu adalah kosong. Jadi kamu masukkan kosong ni ke dalam X. Jadi dia akan jadi kosong tolak Y sama dengan negatif 2. Itu cara dia. Jadi bila kosong, hilanglah kosong tu. Dah jadi tak ada apa-apalah dekat kosong tu. Jadi kita tinggal negatif Y, negatif 2. Depan negatif Y, ingat cakap cikgu, depan negatif Y agak-agak ada nombor berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Depan negatif Y nombor berapa? Kalau dia ada single huruf sahaja. Satu huruf sahaja maksudnya ada nombor berapa dekat depan? 1. Ya, sama juga dengan negatif Y. Sebenarnya dia ada negatif 1. Tu cara dia. Jadi hubungan negatif Y, negatif 1 dengan Y apa? Kalau huruf duduk sebelah-sebelah di dalam keadaan apa? Darab. Ya, darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Ya, Bahagi. jadi kita pindah ke sebelah kita akan dapat negatif 2 bahagi negatif 1. Sekarang cuba kamu tekan kalkulator. Negatif 2 bahagi negatif 1. Negatif 2 per negatif 1 dapat berapa? 2. Ya, dapat 2. Sebab itulah bila X dia kosong, Y dia sama dengan 2. Nampak dia masukkan 2 dekat sini. Jadi kita masukkan dalam koordinat. X kita kosong, Y kita 2. Sebab tu kita dapat titik koordinat 0, 2. Jelas ke cikgu tunjuk kat depan? Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu akan buat lagi 3 benda. Lepas tu kamu nak buat 4, 5. Okey, tak apa, tengok je kat depan. Okey, sekarang tengok kepada yang warna biru. Warna biru. Untuk persamaan ni kamu ambil je X tolak Y sama dengan negatif 2. Jadi kamu tengok ni, X tolak Y sama dengan negatif 2. Jadi apa benda ni? Ini tak boleh berubah. Ini constant, kita panggil dia tetap. Okey Naim? Okey. Okey, jadi dia tetap. Sekarang X dia berapa? Dia dah bagi. Soalan bagi X dia berapa? X sama dengan 1. X sama dengan 1. Bila X sama dengan 1, kamu masukkan 1 ni ke dalam X. Jadi 1 tolak Y sama dengan negatif 2. 1 ni pindah ke sebelah. 1 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Ya, dia jadi negatif. Negatif 2, negatif 1. Cuba tekan kalkulator. Negatif 2, negatif 1 dapat berapa? Negatif 3. Ya, kita akan dapat negatif 3. Jadi bila kita dapat negatif 3, kita pindahkan pula negatif 1. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Negatif 3 per negatif 1. Tekan kalkulator. Negatif 3 per negatif 1 dapat berapa? 3. Ya, kita dapat 3. Jadi bila X sama dengan 1, Y adalah 3. Kamu letak 3 dekat sini. Koordinat dia apa? Koordinat ditulis dalam keadaan X dia 1, Y dia adalah 3. Tutup kurungan. Itu adalah dia punya koordinat. Jelas ke cikgu tunjuk kat depan? Jelas. Okey, bagus. Okey, tengok pula warna hijau. Cikgu tunjuk lagi contoh warna hijau. Okey, tengok kepada warna hijau. Cikgu tunjuk lagi contoh warna hijau. Okey, warna hijau. Persamaan kita adalah persamaan yang sama. X tolak Y sama dengan negatif 2. Sekarang X kita adalah 2. Kamu masukkan X sama dengan 2. Masukkan X sama dengan 2. Jadi 2 ni masukkan dalam X ni. 2 tolak Y sama dengan negatif 2. 2 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi?
Negatif. Negatif. Negatif 2, positif 2 pindah ke sebelah negatif 2. Sekarang cuba tekan kalkulator. Negatif 2, negatif 2 dapat berapa? Negatif 4. Ya, kita Negatif dapat 4. negatif 4. Pandai. Negatif 1 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Negatif 4 per negatif 1 dapat berapa? 4. Ya, kita dapat 4. Jadi apa yang kita boleh tahu? Bila X kita sama dengan 2, Y kita adalah 4. Kamu masukkan 4 dekat sini. Jadi koordinat dia apa? Buka kurungan, X dia 2, Y dia 4. Tutup kurungan. Jelas ke contoh ketiga cikgu tunjuk tu? Jelas. Okey. Sekarang ni kamu tengok pula yang warna merah. Cikgu tak puas hati. Cikgu tak puas hati. Cikgu nak lagi tunjuk contoh. Okey. Kamu tengok pula yang warna merah. Tengok pula yang warna merah. X tolak Y sama dengan negatif 2. Yang ni jangan tanya kena dapat daripada mana. Sebab ni adalah dia punya persamaan. Ini adalah dia punya persamaan. Persamaan linear dia adalah X tolak Y sama dengan negatif 2. Jadi X tolak Y sama dengan negatif 2. X dia berapa? Ni X dia. X dia sama dengan 3. Jadi 3, bila X dia 3, masukkan ke dalam X ni. 3 tolak Y sama dengan negatif 2. 3 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Ya, negatif 2, negatif 3. Negatif 2, negatif 3 dapat berapa? Negatif 5. Ya, kita dapat negatif 5. Pindahkan pula yang negatif 1. Negatif 5 per negatif 1 dapat berapa? 5. 5. 5. Jadi bila X kita 3, Y kita 5. Kita masukkan dekat sini 5. Buka kurungan. X kita 3. Dapat 3. Koma Y dia 5. Tutup kurungan. Jadi itu adalah kita punya koordinat. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Sekarang ni berdasarkan 4 contoh yang cikgu tunjuk, cuba kamu selesaikan kurungan dekat nombor 4 bila X dia 4 dan bila X dia 5. Berapa Y dia dan berapa koordinat dia. Cuba selesaikan. Tengok contoh yang cikgu buat warna hitam, biru, hijau dengan merah. Tengok 4 contoh tu. Cuba cari dan selesaikan 4 dan 5. Cari dia punya koordinat. Okay, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okay, cikgu tunggu.
Okay, cikgu tunggu kat WhatsApp. Oh, bagus. Okey, bagus. Ramai dapat. Okey, lagi 1 minit. Cikgu bagi masa. Cikgu bagi peluang lagi. Cikgu tengah cek masing-masing. Okey, nanti cikgu cek Okey, boleh ke cikgu mula buat dekat depan ni? X4, X5. Nak dengar suara sikit. Boleh. Seorang. Boleh. Okey. Naim, boleh ke Naim? Boleh. Torik boleh dengar ke cikgu Torik? Torik line okey ke? Cikgu risau Torik keluar masuk. Alamak, tak reply. Okey, Ummu Atiyah, boleh cikgu mula X4, X5 ni? Boleh. Okey, jadi masing-masing tengok dekat depan. Tengok dekat depan. Cikgu nak buat X4 pula. Tengok betul-betul. Lepas ni kita nak buat lagi. Okey, jadi persamaan kita X tolak Y sama dengan negatif 2. Kamu ambil X sama dengan 4. X sama dengan 4. Jadi bila X sama dengan 4, kita gantikan 4 ke dalam X. 4 tolak Y sama dengan negatif 2. 4 ni positif. Positif pindah ke sebelah jadi apa? Cikgu nak dengar sikit suara. Negatif. Ya, negatif. Negatif 2, negatif 4 dapat berapa? Negatif 6. Ya, kita dapat negatif 6. Negatif 1. Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Iya, bahagi. Negatif 1 per negatif 6 dapat berapa? 6. Jadi bila X sama dengan 4, Y kita 6. Ini dapat 6. Koordinat dia adalah buka kurungan X dia 4, Y dia 6. Ini jawapan dia. Siapa salah buat correction. Ini jawapan dia. Okey. Cikgu selesaikan pula bila X sama dengan 5. Okey, X tolak Y sama dengan negatif 2. X kita sekarang sama dengan 5. X sama dengan 5. Bila X sama dengan 5, kita gantikan 5 ke dalam X. Jadi dia akan jadi 5 tolak Y sama dengan negatif 2. 5 ni positif. Positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif. Negatif 2, negatif 5 dapat berapa? Cikgu nak dengar sikit suara. Negatif 7. Ya, negatif 7. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Negatif 7 per negatif 1. Dapat berapa? 7. Ya.
Jadi bila X kita 5, Y kita 7. Koordinat buka kurungan X ni 5, Y tu adalah 7. Tutup kurungan. Inilah jawapan dia. Okey, faham ke cikgu tunjuk kat depan? Okey, jelas ke semua? Jelas. 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 Okey, bagus. Okey, sekarang ni kamu tengok dekat depan ni, kita dah dapat dah semua titik koordinat. Kita dah dapat dah titik koordinat. Sekarang kita nak belajar cara buat fungsi linear. Kamu tengok kat depan elok-elok. Kamu tengok dekat depan. Okey. Tengok ni, cikgu bawa pergi tempat lain pula. Okey, sekarang titik koordinat dah settle. Kita pergi kepada graf linear. Kita pergi kepada graf linear. Jadi bila dia ada graf, dia bermain dengan paksi. Cikgu buat dulu paksi X. Cikgu buat dulu paksi X. Macam mana cikgu nak tahu dia sampai mana, dia mula daripada mana, dia habis dekat mana? Nak ke tak nak ke, kamu kena tengok row ni. Kamu tengok row X 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kamu ambil yang paling kecil. Paling kecil dekat sini berapa? Paling kecil dekat sini. Apa nombor paling kecil dekat row ni? Sifar kosong. Ya, 0 sifar sama saja. Jadi kita letak 0 kat sini. Okey, maksimum. Nombor yang paling besar. Apa nombor yang paling besar dekat row ni? Apa nombor paling besar dekat row ni? 5. Jadi kamu tulislah sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni cikgu padam. Okey, sampai situ jelas ke untuk paksi X? Jelas. Okey, Jelas. bagus. Okey, sekarang ni cikgu buat pula untuk paksi Y. Cikgu ambil paksi Y ni dia tegak. Paksi Y ni dia tegak. Okey, nombor untuk paksi Y yang paling kecil dekat sini apa? Kosong. 2. Dia 2. Jadi bila dia 2, kamu tak boleh mula 2 dekat sini. Siapa buat macam ni salah. Sebab apa? Sebab kita mula dengan 0. Jadi kita tulis 1, 2. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi paling maksimum, paling tinggi dekat sini nombor berapa? 7. 7. Jadi kita buatlah sampai 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah paksi Y kita. Jelas ke? Jelas. Okey. Sekarang kita belajar plotkan titik koordinat. Kita belajar plotkan titik koordinat. Yang pertama kita pergi kepada 0, 2. Bila X kita 0, X kita kat sini. X kita dekat sini. Y kita adalah 2. Okey, jadi koordinat, titik koordinat yang pertama jatuh dekat sini. Cikgu tak faham lah. Okey, tengok koordinat yang kedua. 1, 3. Bila X dia 1 ni, X ni adalah X. X dia 1. Okey, kamu ambil, bawa dia paling tinggi. Bawa dia paling tinggi. Y dia 3. Kamu ambil Y, ni paksi Y ni, ambil 3. Kamu unjurkan. Titik pertembungan antara X dengan Y, ini adalah dia punya koordinat. Okey, cikgu tunjuk lagi. Salin tahu ni tahu. Kalau sempat salin, salin. Okey, 2, 4. Okey, X dia 2. X dia 2, kamu bawa dia punya X, paksi X tu ke atas. Sekarang Y dia 4. Kamu bawa pula dia punya paksi Y. Titik pertembungan antara X dengan Y, inilah titik koordinat dia. Cikgu buat pula yang seterusnya. 3, 5. 3 ni adalah X. Cikgu bawa dekat X ni nombor 3. Cikgu bawa ke atas. Cikgu bawa ke atas. Lepas tu 5 ni dia punya Y. Okey, cikgu bawa pula dia punya Y. Cikgu mula dengan 5 lah sebab Y dia 5. Jadi titik pertembungan ni antara dua ni, kita dapatlah dia punya titik koordinat. Boleh faham ke? Ada soalan tak nak tanya dekat sini? Tak ada. Okey. Okey, bagus. Kalau ada soalan tanya je cikgu. Cikgu okey je. Okey. Jadi sekarang ni kita buat 4 pula.
4 ni adalah X. Okey, cikgu buat 4. 4 ni adalah X. Y dia 6. Ni Y dia. Okey, kamu bawa Y dia 6. Jadi dekat sini, ini adalah dia punya titik koordinat. Okey. Lepas tu ni pula. X dia 5. Kamu bawa pula X dia 5. Bawa X dia 5. Dan Y dia 7. Ni Y dia 7. Jadi kamu bawa dia ke sini. Pertembungan antara X dengan Y ini adalah titik koordinat dia. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Bila orang tanya graf, graf tu apa? Graf ni adalah dia punya paksi X dan Y. Paksi X dan Y. Bila orang tanya koordinat, koordinat tu apa? Koordinat tu adalah titik yang ditulis dalam keadaan X dan Y. Akhir sekali, bila dah dapat koordinat ni, kamu akan dapat fungsi. Fungsi ni apa? Fungsi ni adalah satu garisan yang kena kepada semua titik koordinat. Inilah yang dinamakan fungsi. Inilah yang nama dia kita panggil fungsi. Jadi fungsi dia apa? Jadi fungsi ni adalah garisan yang kena pada titik. Garisan kena pada titik. Jadi sekarang ni kamu tengok dekat depan. Fungsi dia bergaris terus. Itulah yang dinamakan fungsi linear. Ini X tolak Y sama dengan negatif 2 ni apa? Ini adalah persamaan linear. Kamu kena faham tu. Ni persamaan linear. Ni persamaan dia. Daripada persamaan linear, kamu boleh dapat fungsi linear. Apa maksud fungsi linear? Fungsi linear adalah satu garis lurus. Itu penjelasan dia. Itu adalah dia punya penjelasan dia. Sekarang ni cikgu bagi masa 1 minit untuk salin semua yang cikgu tulis dekat depan. Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Yang lain? Tak ada. Cikgu Okey. nak tanya. Ya, tanya. Yang ni pun masa ujian sekali ke? Ya, masuk ujian juga. Ini masuk SPM juga. Okey Naim. Okey. Yang kamu ingat ni, semua yang ada dalam kelas ni ingat ni betul-betul. Yang kamu belajar ni masuk SPM juga. Maksudnya kalau kamu betul-betul faham cikgu ajar, cikgu boleh tunjuk tau soalan SPM nak cari macam ni. Kamu boleh selesaikan. Step dia sama je macam cikgu ajar. Itu adalah dia punya, apa orang kata, dia punya fungsi. Sebab apa? Sebab dalam SPM nanti kamu tengok cikgu jamin soalan macam ni ada dalam tingkatan 4. Nanti kamu jumpa balik dekat tingkatan 4. Tingkatan 4 ni masuk apa? Masuk SPM. Okey Naim, menjawab. Menjawab tak Naim? Mana Naim ni? Apa? Menjawab tak? Menjawab. Okey, bagus. Ada soalan tak nak tanya? Okey, Jibril jelas ke cikgu tunjuk kat depan? Jelas. Okey. Inilah yang dinamakan fungsi linear. Okey, jadi dah salin ke semua? Kita nak pergi buat latihan pula. Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jadi kita akan buat latihan pula. Masing-masing buka worksheet yang cikgu suruh kamu print. Okey. Jadi sekarang kita pergi kepada satu-satu. Tapi kat sini kamu kena tahulah cara nak selesaikan persamaan linear tu. Okey, sekarang ni kita tengok kepada soalan dekat depan ni. Soalan B.
E. Masing-masing tengok dekat depan iaitu soalan B. Okey, cikgu akan buat satu titik koordinat dan cikgu akan plotkan satu titik koordinat. Kamu akan cari bila X dia 2, Y dia apa. Bila X dia 4, Y dia apa. Okey, cikgu buat dulu bila X dia kosong. Okey, sekarang ni, tak apalah cikgu buat dua lah. Cikgu ajar, kita buat satu selu-selu. Okey, sekarang ni, masing-masing tengok dekat depan. Bila X dia 2, sama macam cikgu ajar tadi. Bila Y tambah 2X sama dengan 8. Okey, tak apalah. Yang ni cikgu tunjuk lah. Cikgu tunjuk campak sampai habis. Y tambah 2X sama dengan 8. Okey, sekarang X dia kosong. Kamu buat X sama dengan kosong. Bila X sama dengan kosong, masukkan kosong ke dalam X. Dia akan jadi macam mana? 2 dalam kurungan kosong sama dengan 8. Okey, masing-masing tekan kalkulator. 2 darab kosong dapat berapa? Kosong. Ya, bila kita dapat kosong, kita hilangkanlah. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 8. Jadi bila kita dapat Y sama dengan 8, kita tulis dekat sini. Jadi koordinat dia apa? Koordinat dia adalah bila X dia kosong, Y dia 8. Cari dekat sini. Kat mana 08? X dia kosong dekat sini. Y dia 8 dekat sini. Jadi inilah titik koordinat dia. Cikgu tunjuk ni salin. Salin dalam worksheet kamu tu. Cikgu akan selesaikan semua. Okey, ni yang pertama. Ni bila X sama dengan kosong. Sekarang kita buat pula bila X sama dengan 2. Okey, ini adalah persamaan dia. Y tambah 2X sama dengan 8. Masing-masing tengok kat depan. X kita sekarang sama dengan 2. Bila X sama dengan 2, masukkan 2 ke dalam X. Jadi Y tambah 2 darab 2 sama dengan 8. Masing-masing tekan kalkulator. 2 darab 2 dapat berapa? 4. Ya, kita dapat 4 sama dengan 8. 4 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Negatif. Jadi kita akan dapat 8 tolak 4. 8 tolak 4 dapat berapa? 4. 4. Jadi bila X sama dengan 2, Y kita dapat 4. Jadi kita tulis 4 dekat sini. Koordinat dia apa? Buka kurungan X dia 2, Y dia 4. Tutup kurungan. Jelas ke cara cikgu dapat 2, 4 tu? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Okey. Sekarang 2, 4. Okey, X kita 2. Ni 2. Y kita 4. Okey, ni 4. Ini adalah dia punya titik koordinat. Salin tau. Salin dalam worksheet tu. Okey, sekarang cikgu selesaikan pula bila X dia sama dengan 4. Y tambah 2X sama dengan 8. X kita adalah 4. Salin X sama dengan 4. Jadi bila X sama dengan 4, gantikan 4 ke dalam X ni. Y tambah 2 dalam kurungan 4 sama dengan 8. Okey, 2 darab 4 dapat berapa? 8. 8. Jadi 8 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Negatif 8. 8 tolak 8 dapat berapa? Kosong. Kosong. Jadi bila kita dah dapat Y ni sama dengan kosong, kita letaklah kat sini. Apa titik koordinat dia? Buka kurungan X dia 4, Y dia kosong. Tutup kurungan. Inilah titik koordinat dia. Okey, bila X kita 4. Okey, dekat sini. Y dia kosong. Inilah titik koordinat dia. Okey, yang ni cikgu dapat titik koordinat. Mana graf fungsi dia? Mana graf fungsi dia? Manakah graf fungsi dia? Graf fungsi ni dapat bila kamu gariskan satu garis lurus yang kena dekat tengah-tengah pada semua titik tu. Inilah jawapan dia. Kalau kamu plotkan saja tak markah penuh lagi. Kamu kena gariskan semuanya. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, fahamkan betul-betul. Jangan risau. Soalan macam ni cikgu sendiri jawab SPM. Cikgu masa cikgu form 5 ada soalan ni. Masa cikgu matematik. Matematik SPM cikgu 2013. Ada soalan macam ni.
Tahun lepas cikgu lupa. Cikgu tak tengok lagi macam mana. Okey, salin ni semua dekat dalam kamu punya worksheet. Okey, cikgu bagi masa. Ada soalan tak nak tanya? Tak. Okey, yang lain ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Alisha jelas semua kan, Alisha? Last. Okey. Okey, jadi salin. Cikgu bagi masa 1 minit untuk salin. Okey. Dah habis salin dah, boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Jibril macam mana Jibril? Okey ke semua Jibril? Okey. 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 Jadi sekarang kamu buka worksheet kamu. Kamu buka worksheet kamu. Kita akan buat soalan kita buat soalan apa Okey, kita buat soalan D. Masing-masing tengok kepada soalan D. Cikgu ajar dulu satu. Cikgu ajar dulu satu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, kalau dah salin tadi boleh rujuk tadi Okey, jadi sekarang ni masing-masing tengok. Masing-masing tengok. X tolak 2Y sama dengan 4. Okey, sekarang tengok kat depan ini adalah dia punya persamaan. Sekarang X kita adalah kosong. X kita adalah kosong. Jadi sekarang kamu buat X sama dengan kosong. Dapat macam ni. Masukkan kosong ke dalam X. Kamu akan dapat kosong tolak 2Y sama dengan 4. Jadi kalau kosong, kamu boleh terus pangkah sahaja. Jadi negatif 2 dengan Y ni. Bila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan apa? Darab. Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Bahagi. 4 per negatif 2. Dapat berapa? Tekan kalkulator. 4 per negatif 2. Dapat berapa? Negatif 2. Negatif 2. Jadi bila X sama dengan kosong, Y dia adalah negatif 2. Kita letak negatif 2 dekat sini. Jadi kita plotkan dalam koordinat. Okey, X kosong, Y negatif 2. Berdasarkan contoh yang cikgu dah buat dekat depan, sila selesaikan. Yang X sama dengan 4, X sama dengan 6. Plotkan koordinat dan gariskan graf fungsi. Jadi masing-masing cari cari koordinat dia apa. Yang ni koordinat cikgu dapat kosong negatif 2. Cari koordinat dia apa, lepas tu plotkan, lepas tu gariskan. Boleh ke? Boleh. Okey, jadi masing-masing boleh buat. Siapa-siapa ada masalah nak tanya soalan, tanya je terus. Cikgu tunggu kat bawah. Okey, bagus. Buat sebiji tau macam cikgu tunjuk. Okey, Nisa. Nisa, mana Nisa? Nisa boleh dengar ke suara cikgu, Nisa? Mana tadi? Cikgu ada kawan kamu silap tekan kalkulator.
Okey, Nisa. Ha. Okey, ada soalan tanya je terus. Naim. Naim dapat tak tu Naim? Cikgu buat tu Naim. Boleh. Okey. Cuba buat. Ya. Kenapa tu? Yang 6 tu dapat -1. Nanti cikgu tunjuk buat je dulu. Cikgu bagi masa lagi tau. Okey, bagus ada yang dah buat. Bagus. Ni siapa ni nama ni? Cikgu jumpa satu orang yang betul. Siapa ni namanya ni? Alisha. Bagus Alisha. Okey, boleh share jawapan, cikgu nak tengok cikgu nak tengok. Kalau salah tu maksudnya cikgu akan suruh kamu tunggu dulu. Nanti cikgu akan tunjuk kat depan. Ummu Atiyah dapat buat tak tu Ummu Atiyah? Dah. Dah send Ah. Okey. Ini first time kan masing-masing belajar bab ni? Okey. Cikgu bagi lagi 2 minit bagi siapa-siapa yang nak mencuba sila buat Cikgu bagi lagi 2 minit. Rugilah kalau kita tak cuba, kita kena cuba. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu cikgu tunggu. Cikgu ni cikgu bagi peluang cuba buat dulu. Okey, Jibril dapat buat tak tu Jibril? Tak sangat sebab tak faham sangat lah.
Okey. Tak apa, tak apa. Yang tadi contoh tadi cikgu bagi contoh yang ni faham yang ni contoh ni? Faham? Okey. Tak apa, tak apa. Dia memang macam tu. Bila kita mula buat dia jadi macam rasa boleh faham tadi. Okey. Okey, cikgu jumpa calon yang lagi satu betul. Siapa nama ni? Bagus. Mana nama? Alamak, tak ada nama pula. Oh, Mia. Bagus, Mia. Bagus. Pandai. Okey, dah. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Tengok kat depan. Okey. Boleh ke cikgu mula buat? Cikgu nak minta izin ni. Boleh ke cikgu mula buat? Boleh? Boleh. Okey, jadi tengok betul-betul. Ini persamaan kita. X tolak 2Y sama dengan 4. Sekarang X kita 4. Tulis X sama dengan 4. Okey, sampai situ jelas ke masing-masing? Jelas. Okey. Jelas. Okey. Jadi sekarang ni, okey, tengok betul-betul cikgu selesaikan. Rujuk contoh. Rujuk contoh. Okey, lepas daripada contoh cikgu tunjuk dekat sini. Tengok apa cikgu buat. Cikgu masukkan nilai X. X ni 4. Masukkan dalam X. 4. Masukkan dalam X. Jangan langkah. Jangan langkah. Okey. Maksud cikgu jangan langkah apa? Ikut step cikgu tunjuk sampai habis. Daripada mula sampai habis. Okey. X sama dengan 4. Kita masukkan 4 ke dalam X. 4 tolak 2Y sama dengan 4. Okey. Sampai sini jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. 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 Jadi sekarang ni objektif kita adalah untuk mencari nilai Y. Jadi kita kena tinggalkan Y tu sorang-sorang. Jadi bila dekat sini ada 4, kita alihkan 4 dulu. 4 ni adalah positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadi negatif. Jadi positif 4 pindah ke sebelah dia jadi negatif 4. Sekarang tolong cikgu tekan kalkulator. 4 tolak 4 dapat berapa? Kosong. Ya, cikgu dapat dia kosong. Okey, sekarang kita tengok. Cikgu nak alihkan negatif 2. Negatif 2 dengan Y, hubungan dia apa? Hubungan dia apa? Apa hubungan negatif 2 dengan Y? Di dalam keadaan apa? Sorry. Di dalam keadaan apa? Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi? Bila nombor dengan huruf? Darab. 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 Bila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah, di dalam keadaan darab. Jadi darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Iya, kosong per negatif 2. Cuba tekan kalkulator, kosong per negatif 2 dapat berapa? Kosong. Jadi dekat sini kita masukkan Y kita kosong. Bila X kita 4, Y kita kosong. Jadi kita akan dapat Y tu kosong. Jadi koordinat apa kat sini? Kita buka kurungan X tu 4, koma. Kena koma. Siapa tak tulis koma salah. Y tu kosong. Okey, faham tak macam mana cikgu dapat Y tu kosong? Ada soalan tak nak tanya cikgu? Alamak, diam. Okey, Jibril, jelas ke yang Y sama dengan kosong cikgu dapat tu? Jelas. Tapi apa guna yang tu, yang graf tu? Yang graf ni, okey, 4, kosong. Ini apa Jibril? 4, kosong ni. Ini nama dia titik koordinat. Okey, jadi bila 4 kosong, X kita 4, Y kita kosong. X kita 4, Y kita kosong. Dekat sini koordinat dia. Nampak tak Jibril? Nampak? Okey, itulah kegunaan dia. Bila kita dapat 4 kosong, kita plotkan pada graf. Jelas? Jelas. Okey, Kristina dapat Kristina? Dapat. Okey, sekarang cikgu tunjuk pula contoh yang warna hijau. Tengok betul-betul.
X tolak 2Y sama dengan 4. X kita sama dengan 6 sekarang ni. Okey, tengok ni. 6 ni masukkan ke dalam X ni. 6 tolak 2Y sama dengan 4. Tengok step cikgu, 4 ni cikgu alihkan. Jadi 6 ni 6 cikgu alihkan. 6 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi Negatif. iya, 4 tolak 6. Bila 4 tolak dengan 6 dapat berapa? Negatif 2. Iya, kita dapat negatif 2. Jadi sekarang, pindahkan negatif 2 ni. Negatif 2 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Y sama dengan negatif 2 per negatif 2. Masing-masing tekan kalkulator. Negatif 2 per negatif 2 dapat berapa? Negatif 1. Satu. Satu. Ha, 1. Jadi, tengok ni. Bila X kita 6, Y kita 1. Koordinat kita apa? Koordinat kita bila X kita 6, Y kita 1. Bila X kita 6, Y kita 1. Kita cari X kita 6. Okey, ni 6. Okey, kita buat. Ni 6. Y kita 1. Okey, ni 1. Ni 1. Jadi, dekat sini, inilah tempat pertembungan dia. Nampak tak? Boleh faham semua? Boleh. Okey, jadi dekat sini apa yang kita kena buat? Gariskan. Lepas kita dah dapat semua, kita gariskan. Mana dia? Okey, kita gariskan, pastikan kena dekat tengah-tengah di setiap koordinat tu. Inilah jawapan dia. Bagus. Tadi bagus, ramai ada lebih kurang 13 orang buat. Tapi 2 orang je betul. Tak apa, kita cuba lagi sekali. Inilah siapa yang dapat jawapan sampai gariskan ni baru dikira betul. Ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada. Okey, kita cuba lagi. Kita cuba lagi. Okey. Boleh ke kita cuba lagi ni? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Jadi Boleh. cikgu nak, bagus. Cikgu nak satu je. Kamu yang paling penting dalam kelas cikgu, cuba buat. Kalau kamu tengok, kamu dengar je cikgu cakap, kamu dengar je cikgu explain, bagus sebab kamu dengar. Tapi matematik ni lain. Masa guru, kamu tak percaya kamu buatlah dekat sekolah. Masa guru terangkan dekat depan, kamu boleh faham. Tapi bila kamu cuba buat, kamu tiba-tiba jadi tak faham. Jadi bila kita cuba buat, lepas tu guru check, barulah kita nampak cara nak buat tu. Okey. Jadi buat tahu yang ni tahu. Jangan risau, cikgu tolong. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada E. Kita pergi kepada E. Tengok betul-betul masa kita dah nak habis ni. Kita tengok kepada E. Okey. Jadi dekat E ni, cikgu tak nak buat bila dia kosong. Cikgu buat dia 1. Mana pensel cikgu? Okey, tengok ni. Tengok ni 4x tolak y sama dengan 4. Sekarang ni cikgu buat x dia kosong. X sama dengan kosong. Cikgu masukkan kosong ke dalam x. Jadi dia akan dapat 4 darab kosong. Tolak y sama dengan 4. 4 darab kosong dapat berapa? Kosong. Jadi cikgu boleh dapat dia kosong tolak y sama dengan 4. Jadi kosong ni tak payah salin. Okey, negatif y. Ada tak nombor? Agak-agak ada tak nombor sebelah negatif y tu? Ada. Apa nombor dia? Apa nombor dia? 1. Jadi 1 kita alih ke sebelah. 1 dengan y, dia duduk sebelah-sebelah. Apa keadaan dia? Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Iya, 4 per negatif 1. 4 per negatif 1 dapat berapa? Tekan kalkulator. 4 per negatif 1 dapat berapa? Negatif 4. Iya, kita dapat negatif 4. Jadi kita tulis negatif 4. Jadi koordinat kita kat sini. Buka koordinat. X kita kosong. Koma. Y kita negatif 4. Tutup kurungan. Sampai situ jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey.
Kalau tak faham jujur dengan cikgu. Kalau tak faham jujur dengan cikgu. Nanti cikgu ajar. Okey, jadi kosong negatif 4. Mana koordinat dia? X dia kosong, Y dia negatif 4. Ini jawapan dia. Inilah titik koordinat dia. Okey. Tengok dekat depan. Cikgu tunjuk lagi satu. Cikgu tunjuk lagi satu yang warna biru. 4X tolak Y sama dengan 4. X kita 1 sekarang ni. X kita 1. X sama dengan 1. Masukkan 1 ke dalam X. Dia akan jadi 4 darab 1 tolak Y sama dengan 4. 4 darab 1 dapat berapa? 4. Tolak dengan Y sama dengan 4. 4 ni pindah ke sebelah. Positif. Pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Negatif. 4 tolak 4. 4 tolak 4 dapat? Kosong. Kosong. Negatif 1 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Kosong per negatif 1 dapat berapa? Kosong. Kosong. Jadi koordinat dia adalah bila X kita 1, Y kita kosong. Buka kurungan. X kita 1, Y kita kosong. Boleh faham ke sampai situ cikgu buat? Boleh. Okey, Boleh. sekarang kamu tengok. X tu 1, Y tu kosong. Jadi ini adalah titik koordinat dia. Okey, berdasarkan 2 contoh yang cikgu bagi, cuba selesaikan yang warna hijau. Cuba buat. Cikgu kalau buat macam persamaan linear atau algebra. Sama dengan jom abang carikan motor yang cantik. Power Naim. Macam mana Naim dapat buat macam tu? Allah. Macam buat ibu ajar. Ibu aja. Oh, ibu ajar. Boleh Naim buat macam tu. Cumanya kalau Naim tersilap keluarkan ungkapan. Ungkapan ni penting. Bila ungkapan ni salah, Naim akan dapat semua jawapan dia salah. Bila jawapan ni salah, semua koordinat ni salah. Bila semua koordinat ni salah, satu graf ni salah. Tapi boleh. Sebenarnya boleh. Kalau Naim, okey. Dia ada soalan. Persamaan dia lagi susah tau. Persamaan dia lagi susah. Macam ni Naim boleh tengok kat sini. Sekejap cikgu tengok. Okey, Naim tengok kat sini Okey, Naim cuba buat C. Kalau macam ni, nanti takut Naim nak tukar-tukar pergi ke sana, susah. Bukan susah, dia takut tersilap. Kita silap alih satu je, terus salah persamaan tu. Tapi kalau Naim boleh catch up yang tu boleh. Itu sebenarnya kita akan belajar di tingkatan 2. Nanti cikgu ajar. Jangan risau. Jangan risau, cikgu ajar. Itu dalam ungkapan algebra. Mengungkapkan
nombor lain. Okey, bagus Naim. Power tu. Hebat. Betul ke graf tu? Salah. Salah tu. Siapa ni? Nama ni. Graf tu ni, X tu dekat bawah ni cikgu tunjuk ni. X ni dia dah dekat bawah. Koordinat dia dekat bawah. Okey. Kamu kena ingat satu benda tau. Graf linear, persamaan dia mesti lurus je. Dia tak boleh bengkang-bengkok. Jadi cara kita nak tahu kita punya graf linear adalah graf yang betul. Dia tak boleh ada zigzag. Dia tak boleh macam ni. Siapa dapat macam ni salah. Ataupun siapa dapat macam ni salah. Dia tak boleh. Linear ni kan cikgu tulis tadi, linear ni maksudnya adalah garis lurus. Bila garis lurus, graf dia mesti macam ni je. Cuba buat. Okey, cikgu tengah cek Cikgu tengah cek. Sini, ni tahu salah. Yang ini cikgu ada plotkan dah. Tak apa tulisan buruk pun. Madinah dapat tak tu Madinah? Tengah cari. Tengah cari. Madinah faham ke tu? Sikit. Umur Atiyah macam mana? Cikgu bagi 1 minit lagi cikgu akan tunjuk. Cikgu dah share apa cikgu? Dah hantar dah Umur Atiyah? Dah hantar. Oh, cikgu baru cek. Bagus, betul. Macam tu lah. Apa nama ni? Adeline. Betul Adeline. Bagus. Okey Ya, betul. Bagus. Bagus. Okey, dah habis masa. Okey. Jadi masing-masing tengok kat sini, selalunya bila inilah persamaan linear. Ini adalah persamaan linear yang cikgu ajar sebelum-sebelum ni tu. Jadi masing-masing tengok ni, warna hijau. Okey, boleh ke cikgu mula tengok boleh ke cikgu mula tunjuk? Boleh. Okey, sekarang tengok kat sini. 4x tolak y sama dengan 4. Okey, x dia 2. X sama dengan 2. Jadi bila x sama dengan 2, masukkan 2 ke dalam x. 4 dalam kurungan 2 tolak y sama dengan 4. Okey, masing-masing tekan kalkulator. 4 darab 2 dapat berapa? 8. 8 tolak y sama dengan 4. 8 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. 4 negatif 8. Tekan kalkulator. 4 negatif 8 dapat berapa? Negatif 4. Negatif 4. Kita dapat dia negatif 4. Kamu kena ingat ni ada negatif 1. Negatif 1 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Negatif 4 per negatif 1. Okey, tekan. Negatif 4 per negatif 1 dapat berapa? 4. 4. Jadi bila x kita 2, y kita 4. Okey, y kita 4. Koordinat dia apa? X kita 2, y kita 4. X kita 2, y kita 4. X kita 2, mula dengan 2. Bawa ke atas, y kita 4. Okey, bawa ke sini. Titik pertembungan ni adalah titik dia punya koordinat. Jadi,
Macam cikgu bagi tahu. Linear mestilah bergaris terus. Inilah jawapan dia. Siapa dapat macam ni, dikira betul. Boleh faham ke? Cikgu nak tengok sikit. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, cabaran dia dekat mana tahu? Dekat sini. Cabaran dia adalah menyelesaikan persamaan ni untuk mendapatkan nilai Y. Ni cabaran dia. Selalunya untuk plotkan tak ada masalah. Untuk lakarkan dia punya graf ni tak ada masalah. Tapi kat sini bila nilai Y kamu salah, salahlah kamu punya koordinat. Salah koordinat, salahlah dia punya graf. Jadi kamu kena kukuhkan betul-betul yang cikgu ajar sebelum ni. Tambah, pindah ke sebelah jadi tolak. Tolak, pindah ke sebelah jadi tambah. Darab, pindah ke sebelah jadi bahagi. Bahagi, pindah ke sebelah jadi darab. Kalau kamu rasa nak cikgu buat kelas lagi untuk pengukuhan algebra, bagi tahu cikgu. Cikgu boleh buat. Jangan risau. Okey, kita ada masa lagi tahu. Kita ada masa lagi. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Last soalan dah. Last soalan dah. Cikgu akan buat. Okey, masing-masing tengok dekat depan. Masing-masing tengok dekat depan. Buka muka surat 5. Buka muka surat 5. Buka muka surat 5. Okey, kita akan buat soalan ni. Okey. Okey, jadi masing-masing tengok kat soalan ni. Okey, yang ni kamu abaikan. Yang ni kamu abaikan. Okey. Yang ni kamu abaikan. Ni kamu abaikan. Kamu tengok dekat depan. Cuba selesaikan X tambah Y sama dengan 6. Okey. Cuba kamu buat. Cikgu tak tunjuk. Cuba masing-masing buat. X tambah Y sama dengan 6. Cari nilai Y dia. Lepas tu buat koordinat dia. Lepas tu buat graf dia. Cikgu bagi masa. Buat je dulu. Jangan risau. Salah ke betul ke cikgu akan tunjuk juga. Jangan risau. Okey, cikgu bagi masa. Boleh mula buat sekarang. Madinah cuba buat tak tu? Tengah cuba buat. Okey, Madinah mana ni Madinah, cikgu tak nampak headphone Madinah. Sama-sama. Okey. Masing-masing cuba buat. Cuba. Cikgu bagi 5 minit. Cikgu bagi 5 minit. Lama tu. Okey, bagus. Senang je kan nilai Y dia. Betul. Plotkan. Lepas tu plotkan. Okey, bagus. Dah ada yang dapat buat. Bagus. Cikgu suka.
Okey, 3 minit lagi. Okey, Christina. Betul, bagus. Pandai. Iya, pandai, bagus. Sama-sama. Okey, buat ya, cikgu bagi masa. Okey, 1 minit lagi. Alisha dapat buat tak tu, Alisha? Okey, bagus. Bagus, Adlin. Dapat? Okey, habis dah masa. Cikgu minta maaf kalau siapa-siapa tengah buat tu buat je, nanti send kat cikgu. Biarlah dah habis kelas pun nanti cikgu check. Okey, jadi untuk yang tak dapat Jibril, Jibril dapat tak tu Jibril? Tak. Okey, Jibril tak dapat yang mana tu? Yang 3. Yang 3. Okey, jadi masing-masing tengok kat sini. Okey, tengah tengok ke masing-masing? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey, suara sikit Madinah tengah tengok ke tu Madinah? Ya. Okey, tengok betul-betul cikgu buat. Ni dah last. Kita ni jumpa sekali je seminggu. Okey, jadi tengok betul-betul. X tambah Y sama dengan 6. Sekarang X kita kosong. Masukkan X sama dengan kosong. Bila X kita kosong, masukkan kosong tambah Y sama dengan 6. Jadi kat sini kita dapat Y sama dengan 6. Bila X ni kosong, Y ni 6. Jadi koordinat yang kita dapat kat sini adalah 0,6. 0,6 dia di sini. Jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Seterusnya, X, cikgu buat warna lain lah. Cikgu buat warna lain. Okey, jadi tengok ni. Cikgu buat pula nombor X tambah Y sama dengan 6. X sama dengan 3 sekarang ni. Jadi bila X sama dengan 3, masukkan 3 ke dalam X. 3 tambah Y sama dengan 6. Jibril tak dapat ni. Tengok betul-betul. 3 ni positif. Positif pindah ke sebelah jadi apa Jibril? Negatif. 6 negatif 3. Sekarang 6 tolak 3 dapat berapa Jibril? 3. 3. Jadi bila X kita 3, Y kita 3. Jadi koordinat dia adalah 3,3. X kita 3, Y kita 3. Jadi bila X kita 3, kita ke atas kan?
Ni 3. Ini adalah dia punya Y pula. Inilah dia punya titik koordinat. Boleh faham ke Jibril? Boleh. Okey, jadi masing-masing tengok kepada warna hijau pula. X tambah Y sama dengan 6. New. X kita 6. Masukkan X sama dengan 6. 6 ke dalam X. 6 tambah Y sama dengan 6. 6 ni positif. Positif pindah ke sebelah. Dia jadi apa masing-masing? Negatif. Ya, dia jadi negatif. Sekarang 6 tolak 6 masing-masing. 6 tolak 6 dapat berapa? Kosong. Kosong. Okey. Jadi sekarang bila kita dapat kosong, X kita 6, Y kita kosong. Jadi bila X kita 6, ni X kita 6, Y kita kosong. Maksudnya dia berada di sini. Jadi mana garisan dia? Bila kita dah dapat semua garisan, kita plot kan? Dan bila kita dah plotkan, kita garislah satu garis lurus yang kena pada tengah-tengah titik koordinat. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan akhir dia. Jadi yang kita belajar pada malam ni, kamu kena usaha untuk dapatkan, sebab yang ini juga kamu akan bawa masa tingkatan 2. Yang ini juga kamu akan bawa sampai tingkatan 3 dan tingkatan 4. Tingkatan 5 tak ada. Tingkatan 5 tak ada. Masalahnya basic dia dekat tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4. Step dia sama je macam cikgu tunjuk hari ni. Jadi ni rakaman, cikgu rakam tau. Cikgu rekod. Jadi kelas kita rekod, nanti kamu study balik. Nanti cikgu bagi homework, cuba buat. Nanti cikgu akan tunjukkan jalan penyelesaiannya juga. Jadi jangan risau. Okey, jadi okey ke kelas kita pada malam ni? Jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey, jadi cikgu mengucapkan maaflah kalau salah silap cikgu tersilap kata ke apa-apa ke, ataupun cikgu gagal apa daripada segi teknikal ke. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita. Sebelum kita nak tamatkan kelas kita, ada soalan tak nak tanya? Tak Tak ada. ada. Tak ada. Okey. Kamu kena buat latihan tau. Nanti cikgu bagi homework. Okey, kalau tak ada, jadinya sampai situ sahaja kelas kita. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, jadi kita jumpa pula minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, cikgu. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama.